Nota nampak? Ya, yang nampak. Nampak. Alhamdulillah. Okey. Kita mulakan. Kita pun dah jauh malam ni. Dah 10.30 kita ni. Qiyamul Lail ni. Okey, ada 1 minit lagi. Mungkin kita boleh mula. Okey. Kejap boleh live di FB Akademi Tadabbur Okey. Nota belum keluar tapi poster yang keluar. Okey, nota ada dekat poster. Okey. Kita mula. Dah pukul 10.30 kan? Baik, kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Malam pertama kita berada pada bulan Ramadan. Moga-moga hari pertama ini, malam pertama ini kita dapat mulakan dengan kita menghidupkan malam Ramadan kita dengan Al-Quranul Karim, kerana kita sedia maklum bulan Ramadan adalah bulan Syahrul Al-Quran. Semoga usaha kita ini diberikan rahmat oleh Allah SWT. Allah melapangkan dada kita, Allah mempermudahkan pengisian kita pada malam ni. Jadi setiap malam insya-Allah kita akan bersama-sama untuk sinopsis 30 juzuk. Okey, kita mulakan dengan senarai juzuk. Okay, nampak nota kan? Okey. Kita sedia maklum bahawa Suratul Baqarah adalah merupakan surah yang paling panjang sekali di dalam Al-Quranul Karim. Yang mana Suratul Baqarah, kalau tuan-tuan lihat di depan skrin tuan-tuan dan perempuan ini, Suratul Baqarah mewakili hampir 3 juzuk. Yang mana juzuk pertama Al-Baqarah bersama dengan Al-Fatihah sehingga ayat nombor 141. Kemudian Al-Baqarah ayat 142 sehingga 252 juzuk 2 dan sampailah juzuk ketiga. Jadi malam ni kita akan fokus ayat suratul Fatihah dan juga suratul Al-Baqarah 141. Baik, kita teruskan dengan tajuk yang kita akan bincangkan. Baik, apabila sebut tentang sinopsis bukanlah bermakna kita nak bukanlah tujuannya kita nak perincikan ayat pertama, 2, 3 sampailah 141. Kalau kita nak perincikan ayat by ayat, memang kita tak sempat dalam tempoh lebih kurang 45 minit hingga 1 jam pada malam ini. Tetapi untuk sinopsis 30 juzuk, kita akan menggunakan pendekatan melihat maqasid as-suwar. Maksudnya, dalam kita belajar sinopsis ni, kita terus pergi kepada kita nak tahu surah yang kita nak belajar dalam sinopsis ini tujuannya untuk apa? Apakah objektifnya surah dalam juzuk tersebut? Kita pergi kepada perkara yang paling utama sekali apabila kita baca Quran, kita tadabbur Quran, kita nak tahu tentang surah ini objektifnya apa? Apa sebenarnya tujuan surah ini Allah turunkan? Itu tajuknya adalah maqasid ataupun tujuan-tujuan surah. Okey, jelas dekat sini? Maknanya kita tak buat tafsiran ayat satu persatu. Tetapi kita buat sinopsis ringkas dengan kita belajar objektif surah. Sebab setiap surah dia ada objektif dia. Okey. Kemudian kita masuk kepada tajuk macam mana. Sambil kita belajar, kita kena tahu juga tentang apakah cara untuk mencari objektif utama bagi sesuatu surah. Macam surah Al-Baqarah, kan? Macam mana kita nak cari objektif surah Al-Baqarah tu? Maknanya apa tujuan sebenarnya turunnya surah Al-Baqarah? So ada kaedah dia. Okey, kaedah dia, ini saya sebut secara umum. Supaya nanti kalau tuan-tuan belajar, tuan-tuan tahu tentang macam mana nak cari objektif surah. Okey, kaedah yang pertama, kita boleh menggunakan, kita melihat dari sudut bila surah tu diturunkan. Sebelum hijrah ke selepas hijrah? Okey. Yang kedua,
kita boleh melihat kepada kaedah, kaedah melihat apakah kelebihan surah. Ada setengah surah disebutkan kelebihan surah. Daripada kelebihan surah itu kita boleh mendapat maklumat tentang objektif-objektif surah. Yang ketiga, kita boleh melihat kepada nama surah. Contohnya, surah ini namanya Al-Baqarah. Tentu ada sesuatu pada nama. Jadi pada nama surah, dia boleh menghasilkan, dia boleh kita tahu tentang sesuatu tujuan surah itu pada nama surah. Kemudian kaedah yang keempat, kita boleh melihat kepada ciri-ciri istimewa sesuatu surah. Sebab sesuatu surah dia ada ciri-ciri istimewa dia yang tak ada pada surah lain. Dia benda ni dia kita kena baca lah ayat tu, kita kena analisis dia. Tapi tu kaedah yang keempat. Okey, kaedah yang kelima, kita boleh melihat dari sudut hubung kait surah yang kita sedang nak belajar dengan surah sebelum. Itu pun boleh kita dapat maklumat. Kemudian kita juga boleh mendapat maklumat dengan kita melihat pembuka surah dan penutup surah. Dalam Al-Baqarah, saya akan gunakan kaedah waktu penurunan surah, kita akan tengok pada nama surah, kita juga akan melihat ciri-ciri istimewa surah, dan kita akan lihat pembuka dan penutup surah. Jadi kita akan tunjukkan. Kemudian pula dalam nak tahu tentang objektif sesuatu surah, kita boleh melihat macam maqati', dia panggil kelompok-kelompok ayat. Dia macam ada ayat tu dia macam dia ada macam kelompok ayat, dia macam kumpulan-kumpulan ayat yang dia duduk dalam topik yang sama. Di dalam kumpulan-kumpulan ayat pun kita boleh melihat objektif surah, dan kita juga boleh melihat kepada lafaz-lafaz yang berulang dalam surah. Contoh, nanti waktu kita belajar surah Rahman, contoh kan. Surah Rahman ni kenapa banyak diulang fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Contoh. Maknanya di sini, apabila kita jumpa ada perkataan yang berulang, ada sesuatu yang Allah nak sampaikan daripada lafaz-lafaz yang berulang. Itu contohnya macam paling jelas sekali surah Ar-Rahman. Contoh, ada lagi surah lain. Tapi ini di antara kaedah-kaedah kita nak tahu kenapa surah ini, maksudnya apa sebenarnya yang Allah nak kita ambil pelajaran. Apa sebenarnya tujuan surah ini diturunkan, ini kaedah-kaedah dia. Okey, ni kalau nak belajar kaedah ni, ini memang kita kena masuk bengkel. Kita kena masuk bengkel, saya akan ajar. Kita akan sediakan ruang untuk belajar. Tapi ini saya sebut kaedah-kaedah ini supaya tuan-tuan tahu macam mana kita boleh dapat objektif surah. Okey, kita lanjutkan lagi sebab waktu kita agak terbatas. Okey, kita lanjutkan dengan suratul Fatihah. Okey, siapa nak khatam Quran, dia jangan lupa baca suratul Fatihah. Kalau tak baca surah Fatihah nanti dia tak khatamlah 30 juzuk tu. Sebab surah Al-Fatihah adalah surah yang pertama. Jadi surah Fatihah membentuk surah Fatihah juga termasuk dalam juzuk yang pertama. Jadi surah Fatihah ni saya tak perlulah nak ulas panjang lebar. Siapa yang dah ikut kelas hari Sabtu dan Ahad tentang surah Al-Fatihah, alhamdulillah dah 16 siri, 16 jam dah kita kupas tentang surah Al-Fatihah, dan saya rasa, saya yakin semua orang faham surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita nak belajar tujuan surah Al-Fatihah, maksudnya Kenapa surah Fatihah ini Allah turunkan? Apakah mesej sebenarnya di sebalik surah Al-Fatihah? Kita boleh dapati surah Fatihah ni sebenarnya tujuan dia untuk kita kenal Allah tu. Kenal Allah. Macam mana nak kenal Allah? Tu dalam Fatihah tu ada nama-nama Allah Al-Husna dalam Fatihah. Dalam Fatihah itu Allah cerita tentang dia itu Rabbul Alamin, Rububiyah. Dalam Fatihah Allah cerita tentang dia itu adalah dia berkaitan dengan uluhiyah. Itu tujuan Al-Fatihah. Sebab kalau kita boleh tahu tujuan surah, kita dapat manfaatkan tentang perununan Al-Quran. Selama ni kita baca saja, tapi kita nak cari tujuan dia. Dan Al-Fatihah ini juga tujuannya untuk apa? Untuk kita mengetahui. Maknanya Al-Fatihah ini Allah nak bagi tahu kepada kita yang baca surah Fatihah bahawa kalau nak tahu, kalau kamu dah kenal Allah, kan? Dah kenal Allah, Allah tu siapa?
Allah tu Rahman, Allah tu Ar-Rahim, Allah tu adalah Allah. Kan? Kita dah tahu Allah tu Rabbul Alamin, nak kena buat apa lagi? Maka Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita tentang kewajipan yang kita patut buat kepada Allah. Jawapannya pada ayat nombor 5 itulah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, ni kita dah habis suratul Fatihah. Jadi tak perlu nak ulang panjang, lebar. Okey, dapat tak tujuan? Okey, nampak tak tujuan? Suratul Fatihah. Okey, jelas. Kemudian kita pergi kepada suratul Baqarah. Okey, suratul Fatihah. Okey, kita pergi terus kepada suratul Al-Baqarah. Okey, perlahan-lahan sebab ni kelas kali pertama, saya baru nak cari rentak dia. Saya baru nak mulakan modul baru ni, jadi saya perlukan juga macam kita nak tengok ulasannya bagaimana kan, sebab waktunya dah agak jauh malam 10.30. Mungkin lepas ni kita boleh mula 10 suku ke apa-apa pun, kita hidupkan malam Ramadan kita dengan kita belajar Quran. Baik, kita terus pergi kepada suratul Al-Baqarah. Jadi surah Al-Fatihah, saya yakin semua orang fahamlah. Semoga-moga tahu tentang tujuan suratul Al-Fatihah. Okey, kita pergi suratul Baqarah. Okey, surah Baqarah ni ada kelebihan-kelebihan dia, tapi malam ni kita tak baca kelebihan itu. Kita simpan dulu maklumat ni. Nanti selepas kita habis juzuk 3, waktu kita belajar juzuk yang ketiga nanti, kan bermula ayat 253, kita habis juzuk 3, kita akan guna balik maklumat tentang kelebihan suratul Baqarah. Sebab kalau baca sekarang, kita tak dapat kita nak menghayati kelebihan surah ni, mungkin dia kurang nampak. Jadi nanti waktu kita belajar hari ketiga, malam ketiga nanti, kita guna balik tentang kelebihan suratul Al-Baqarah. Okey, dalam nota ada, Al-Baqarah ni kelebihan dia, ada 3 kelebihan dia. Allah Ta'ala bagi keberkatan, pendiding daripada syaitan, pembela di hari akhirat. Ketiga-tiga maklumat ini ada hadis dia. Tetap boleh rujuk dalam nota lah. Tapi kita ulas maklumat ni. Kita simpan dulu maklumat ni pada malam ni. Nanti pada malam ketiga, waktu kita habis juzuk 3, kita guna balik maklumat yang ada pada nota untuk juzuk yang pertama ni. Okey, baik kita lanjutkan. Okey, kenapa saya tak nak ulas panjang lebar tentang kelebihan ini, sedangkan kelebihan surah merupakan salah satu metod nak tahu objektif surah. Tapi dekat kelebihan surah Baqarah ni kita tak nampak dengan jelas. Okey, nanti kita akan ulas tentang kelebihan surah. Okey, kita terus pergi kepada nama-nama suratul Al-Baqarah. Okey, nama suratul Baqarah ni dia ada banyak nama. Okey, tetapi nama yang masyhur Al-Baqarah lah. Jadi Al-Baqarah tu yang kita akan gunakan nanti untuk mencari apa objektif surah ini berdasarkan kepada namanya Baqarah. Jadi kita akan gunakan. Tapi dia ada nama-nama lain juga. Bukan sekadar Al-Baqarah. Okey, dalam hadis Nabi memanggil Al-Baqarah dengan nama Az-Zahra. Az-Zahra. Nanti kita akan ulas waktu juzuk 3. Waktu kita habis juzuk 3, kita masuk juzuk 3, kita akan ulas tentang, sebab kalau kita ulas sekarang, Az-Zahra menyinari, kita tak nampak sinarnya lagi. Jadi lepas kita habis masuk juzuk 3, baru kita akan ambil maklumat pada maklumat ni, dan ketika itu, insya-Allah, kita akan dapati memang tepat, memang benarlah kata-kata Rasul bahawa Al-Baqarah ini surah yang menyinari. Dan Al-Baqarah ni juga Nabi panggil dia surah Sanamul Quran. Dia panggil puncak kepada Al-Quran, dan kadang-kadang dalam hadis juga menyebut namanya Al-Fustat. Al-Fustat ni dia macam center. Dia macam kalau kita pergi satu tempat tu menjadi center, kan? Itulah Al-Baqarah. Nanti lepas waktu kita juzuk 3 nanti, insya-Allah kita akan ulang semula, kita gunakan balik maklumat ini untuk menjelaskan tentang kelebihan surah. Kan? Okey, sebab kelebihan surah ni dia memberi makna tau. Macam kita sebut tadi tu dengan nama-nama surah, tapi kita nak ambil nama Al-Baqarah saja. Okey, kita lanjutkan. Okey, perlahan-lahan kita belajar. Kalau saya laju sangat, tolong bagi tahu. Sebab ni kelas yang pertama. Kelas pertama ni memang banyak kekurangan dia. Okey, kita pergi kepada yang berikutnya. So ada dalil dia, tak apa, nanti kita ulang. Baik. Kita terus pergi kepada sinopsis suratul Al-Baqarah. Macam mana kita nak faham dia? Baik. Kita gunakan kaedah
dengan kita melihat pembukaan suratul Baqarah. Okey, pembukaan dia. Okey, pembukaan dia macam ni. Dalam Al-Baqarah, dalam suratul Baqarah, kita akan jumpa pada ayat 3 sampai ayat nombor 20, kalau kita pecahkan, kalau kita pisahkan ayat-ayat ni, sebenarnya Allah membuka. Walaupun dia pembukaan, sebenarnya pembukaan inilah sebenarnya memberikan juga jawapan objektif surah. Sekejap lagi saya akan waktu hujung sekali, saya akan buktikan bahawa pada pembukaan ni, muqaddimah ni, sebenarnya ada kaitan dengan objektif surah. Tapi mungkin kita tak nampak lagi. Okey, maksudnya, tengok tak pada anak pandang yang atas sekali, pembuka surah kan? Okey, kalau kita baca ayat 3 sampai 20, kita akan jumpa Allah sebut ada 3 jenis manusia secara umum. Allah sebut dia punya pangkat saja. Dia punya gelaran saja. Yang pertama, orang beriman. Lepas tu Allah cerita tentang orang yang kafir. Kemudian Allah cerita orang yang munafik. Okey, pernah tak kita bertanya, kenapa Allah membuka suratul Baqarah dengan menyenaraikan 3 kumpulan manusia ini? Ingat, Allah ini adalah kalam Allah. Quran adalah firman Allah. Tidak ada peletakan ayat yang tidak mempunyai makna. Tidak ada peletakan ayat yang tidak ada hikmah. Kerana ini adalah kalam Allah. Kan? Jadi nanti kita cari rahsia dia. Jadi sebenarnya kadang-kadang, dan sebenarnya banyak, bukan kadang-kadang, sebenarnya dekat pembukaan muqaddimah ni, sebenarnya Allah dah bagi tahu dah surah tu nak cerita pasal apa. Tapi kita mungkin kalau kita tak ada teknik yang kita sebut tadi tu, mungkin kita tak dapat nak tangkap kan. Okey, tak apa. Nanti kita akan gunakan balik pembuka surah ni. Okey, nampak tak ayat dia? Okey, beriman ayat 3 sampai 5, orang kafir 6 hingga 7, orang munafik 8 hingga 20. Okey, sebelum saya lanjutkan. Okey, sebelum saya tertinggal, tuan-tuan kena catat, kena ambil maklum. Okey, surah Al-Baqarah, suratul Baqarah adalah surah yang pertama sekali turun ketika Nabi sampai ke bumi Madinah. Saya terlupa nak cerita tentang waktu turun tadi. Kena ambil maklum ni. Maklumat ni sangat penting. Okey, surah Baqarah, surah yang awal-awal turun setelah Nabi masuk ke bumi Madinah. Kita kena ambil maklum kat situ. Okey, bumi Madinah. Maknanya, ketika Nabi sampai kat bumi Madinah, Nabi kan dia dilantik menjadi pemimpin. Dia kan jadi leader waktu tu. Okey. Dan kita kena faham, suasana bumi Madinah ketika Nabi sampai berhijrah masuk ke bumi Madinah, Nabi menjadi seorang ketua, Nabi menjadi leader, dan kita kena tahu konteks ketika di Madinah itu, Nabi ada di Madinah tu dia ada masyarakat majmuk. Dekat Madinah ada orang Yahudi. Dekat Madinah adanya orang-orang munafik. Dekat Madinah adanya orang yang beriman. Sebab tu kalau kita baca pembukaan surah Al-Baqarah, kenapa pula Allah sebut munafik pula? Kan? Sebenarnya ingat, Al-Baqarah dia turun setelah Nabi masuk ke bumi Madinah, selepas Nabi berhijrah. Dan kalau tuan-tuan nak tulisnya, Al-Baqarah surah tu dia memakan masa 9 tahun. Habis ayat 286. Tuan-tuan tulis kat situ. Mengikut penelitian para ulama, surah Al-Baqarah dia turun selama 9 tahun ketika selepas Nabi berhijrah. Tapi kita nak cerita tahun tu, kita nak cerita tentang suasana turunnya suratul Al-Baqarah. Jelas tentang 3 maklumat ini, beriman, kafir dan orang munafik. Ayat dia, tuan-tuan dan perempuan kena bacalah. Saya cuma sebutkan sebab nama pun kita sinopsis. Kita terus pergi kepada tujuan surah. Kita lanjutkan lagi. Kita buka pula Quran. Cuba tengok. Kita akan jumpa ada 3 golongan manusia, tapi Allah perincikan. Nampak tak sambungan ayat ni kan? Kalau kita tengok, mula-mula 3 golongan manusia umum. Allah panggil dia punya gelaran dia. Beriman, kafir, munafik. Sampai ayat 20 tu. Lepas tu,
masuk kepada ayat nombor 30, maknanya ada bezalah ayat 20 tu, 21 tu, tak apa, kita biarkan ayat 21 sampai 30, kita terus masuk 30. Masuk ayat 30 sampai habis juzuk 1, percaya tak? Kalau kita tengok tu kan, ya, kalau kita faham maklumat ni, lah macam tu je ke juzuk 1? Tapi baca punya jenuh nak baca. Tapi kalau kita baca kan, bermula ayat 30 sampai 141. 141 juzuk 1 lah. Ayat 142 dah masuk juzuk 2. Juzuk 2 malam besok kita cerita. Maknanya kita hanya cerita sampai 141. Bermakna juzuk 1 ni sebenarnya cerita pasal orang je. Tapi kenapa? Nampak tak? Nampak? Okay. Kalau kita tengok dalam dalam ayat 30 sampai 39, Allah cerita tentang Adam alaihi salam. Jelas. Lepas tu Allah cerita tentang Bani Israel. Ayat dia paling banyak sekali cerita Bani Israel dalam surah Al-Baqarah juzuk 1. Cuba baca, cuba tengok. Ada berapa ayat? 40 sampai 123. Tu yang jumpa ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel kan. 40 sampai 123. Lepas tu naik ayat 124 sampai tamat juzuk 1, Allah 141 Allah cerita tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Okey, cuba tengok tiga jenis manusia ni. Nabi Adam, Bani Israel, Nabi Ibrahim. Dan kisah Nabi Ibrahim menjadi ending, penutup. Nampak tak anak panah warna merah? Penutup surah. Okey. Cuba tuan-tuan dan puan gabungkan maklumat. Maksudnya macam ni. Kalau tengok pembuka surah, ada cerita tentang orang beriman lah. Paling khusus pembuka orang beriman kan. Tengok penutup surah, Nabi Ibrahim. Apa kaitan penutup surah Nabi Ibrahim dengan pembuka surah cerita tentang orang beriman? Nanti kita akan jelaskan lagi. Nampak tak penutup dengan pembuka kan? Maknanya juzuk 1 ni cerita tentang kumpulan-kumpulan ni je. Iya. Tak percaya bacalah satu persatu ayat je. Nanti tengok terjemahan, tengok. Okey. Dah faham? Dah jelas? Kan dah faham kan? Okey, jelas Dah boleh faham kat sini. 3 golongan manusia umum. Lepas tu Allah sebut lagi 3 golongan manusia secara terperinci. Okey. Berdasarkan maklumat ni sebenarnya, apa yang Allah Ta'ala nak bagi tahu dekat kita? Sebenarnya tujuan juzuk 1 ni sebenarnya pasal apa? Okey, tujuan dia, kejap. Okey, tujuan dia sebenarnya adalah nak Allah Ta'ala, apabila kita baca sampai ayat 41 tadi, kan sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bimbing kita kalau waktu zaman Nabi dulu untuk membimbing, untuk memberikan panduan kepada Nabi dengan para sahabat orang Islam ketika itu. Jadi kita yang dah ada Quran di tangan kita, kita baca, sebenarnya Allah nak bagi tahu pada kita. Allah nak bagi tahu tentang apa? Allah nak tarbiyah kita, Allah nak bimbing kita, Allah nak bantu kita. Macam mana manusia ni dia nak jadi khalifah yang Allah redha, yang dihidup kat muka bumi ni. Itu sebenarnya juzuk 1. Kalau orang tanya, macam mana boleh tahu objektif juzuk 1 ini adalah Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa kita ni khalifah, dan apakah bimbingan yang Allah nak bagi kita ni khalifah? Okey, jawapannya kita kena lihat kepada kisah penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Nampak tak tajuk? Sumber mengenal pasti tujuan surah. Maknanya, macam mana boleh dapat tujuan surah membimbing manusia, macam mana nak hidup kat muka bumi Allah Ta'ala ni, nak kena buat apa? Jawatan yang Allah bagi kepada kita dekat juzuk 1 tu sebenarnya adalah title dia Khalifah. Itu dalam bahasa Quran khalifah. Kita ni khalifah, suami kita khalifah, anak-anak kita khalifah, manusia ni semua tu khalifah. Dekat juzuk 1. Maknanya
Maknanya Al-Baqarah cerita dia adalah Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita bahawa engkau tu manusia, duduk di bumi Allah Ta'ala, guna segala nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat, korang tu khalifah, korang tu yang akan manage bumi ni, korang yang akan mengaturkan bumi ni. Jadi surah juzuk 1 ni dia bagi tahulah kita guideline dia dan bagi tahu panduan dia. Nanti kita akan perincikan lagi pada khalifah. So kalau orang tanya, macam mana boleh dapat objektif surah tu tentang khalifah? Kita katakan ia diambil daripada kisah penciptaan Adam. Okey. Kalau orang tanya, okey, dalam kisah Adam, bukan kisah Adam adik saja yang ada kan? Bani Israel pun ada, Nabi Ibrahim pun ada. Apa kaitan Ibrahim dengan khalifah, Bani Israel dengan khalifah? Okey, jawapan dia betul, ada kaitan sebenarnya. Kaitan dekat mana? Okey, kita tengok dulu kisah Adam. Okey, kenapa? Kenapa kisah Adam ni menjadi rujukan utama untuk kita mendapat objektif surah Al-Baqarah juzuk 1 ni? Sebab apa tahu? Sebab tuan-tuan dan perempuan bukalah surah lain. Tuan-tuan dan perempuan tak akan jumpa kisah penciptaan Adam yang Allah sebut tentang dia itu khalifah. Cerita Adam ada dalam surah-surah lain. Tapi cerita yang Allah bagi tahu dia dihidupkan oleh Allah, Allah nak cipta manusia itu, Adam itu dijadikan sebagai khalifah. Maknanya dunia ini Allah dah cipta dunia. Okey, Allah dah ciptakan alam ni ada, tapi siapa yang nak menguruskan alam ni? Maka nak menguruskan alam ni adalah manusia. Maka nak cipta manusia, kena ada manusia pertama. Siapa dia? Iaitu Adam alaihi salam. Okey, jelas? Nampak Okey. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kalau nak tengok ayat dia, dalam nota tu saya dah beri. Kita rujuklah pada suratul Baqarah ayat nombor 30. Ayat dalam sinopsis ini kita tidak mengulas ayat secara terperinci. Saya cuma sebut ayat yang kita nak jadikan dia sebagai panduan untuk kita tahu objektif surah. Okey, jelas tak? Maksudnya siapa baca juzuk 1, sebenarnya Allah mengingatkan dia. Kamu ni sebagai khalifah tahu kat muka bumi. Kamu sebagai pengatur, kamu yang akan menguruskan bumi ini, menguruskan alam ini. Macam Adam dulu mula-mula dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, dah jelas kat sini. Okey, kita sambung lagi. Okey, sekarang kejap sekarang kita masuk kepada perincian khalifah. Okey, nampak tak tentang tujuan khalifah? Khalifah ni bahasa kita kalau dalam bahasa Quran. Dalam bahasa kita ni adalah yang akan menguruskan alam, menguruskan bumi. Sebab bumi ni, alam ni Allah ciptakan untuk kita, untuk manusia. Sebab itu Baqarah duduk surah yang nombor 2 kan? Surah nombor 2, maknanya benda yang besar dalam hidup ini adalah manusia itu sendiri. Kan? Sebab alam ni Allah ciptakan untuk manusia. Jadi juzuk 1 tu juzuk yang mengingatkan kita tentang fungsi kita khalifah. Jangan kita lupa fungsi kita sebenarnya adalah sebagai khalifah yang Allah lantik di muka bumi. Jadi kalau kita jadi khalifah, kan Allah lantik kita jadi macam kita menguruskan. Kita ni memegang amanah, kan? Contohnya orang lantik kita sebagai ketua jabatan, orang lantik kita sebagai ketua kelas, orang lantik kita sebagai ketua persatuan. Itu amanah. Jadi nak jadi khalifah tu, nak mengatur bumi ni kena buat apa? Okey, ni dia punya perincian dia. Okey Pergi pada tajuk perkara-perkara berkaitan dengan khalifah. Okey. Kita tak masuk juzuk 2 ya, juzuk 1. Okey, kita ringkaskan. Dalam Al-Baqarah juzuk 1, Allah ada cerita tentang kenapa Allah Ta'ala jadikan khalifah itu di kalangan manusia. Kenapa Allah lantik Adam itu orang pertama jadi khalifah? Kenapa manusia ni jadi khalifah? Apa hikmahnya? Kemudian kita nak belajar tentang ciri paling utama sebagai seorang khalifah. Contoh-contoh khalifah. Musuh-musuh khalifah dan tugas-tugas khalifah. Tuan tengok tajuk ni, hikmah, ciri, contoh, musuh, tugas, itulah dalam juzuk 1. Saya akan buktikan pada tuan-tuan dan perempuan.
Nampak tak? Seolah kita baca juzuk 1 ni kita dapat satu cerita kan. Kita dapat maklumat. Sebab itu penting belajar tujuan. Sebab tujuan ni, objektif ni nanti. Objektif ni penting. Kalau tahu objektif dia, maka senang nak baca ayat. Sebab ayat dia panjang, 141. Tapi bacalah 141 ayat tu, dia akan pergi kepada objektifnya yang kita sebut tadi tu. Lepas tu kan kalau kita kumpul ayat dia, kita susun ayat dia, kita akan jumpa maklumat tentang yang saya sebut ni lah. Hikmah, ciri, contoh, musuh dan tugas-tugas khalifah. Okey, jadi kita lanjutkan tentang maklumat ini. Okey. Kenapa Allah lantik manusia itu sebagai khalifah? Kenapa? Kerana itu semua adalah ujian dari Allah. Ingat, kita sekarang tuan-tuan berada di bumi mana ni? Tuan-tuan berada di bumi Allah ya. Berada di bumi Allah ni sebenarnya adalah untuk Allah uji kita. Allah nak uji apa kat kita? Allah nak uji kita jalan tak amanah kita sebagai mentadbir bumi Allah ni. Allah bagi semua sumber. Allah bagi semua sumber. Sumber matahari lah, sumber hujan lah. Allah bagi semua sumber. Allah jadikan haiwan semua untuk manusia. Sebab kerja kita sebagai apa? Sebagai khalifah. Jadi kenapa Allah jadikan kita sebagai khalifah? Sebenarnya adalah ujian. Allah nak tengok kita selesai ke tak selesai amanah kita sebagai khalifah, ujian. Okey. Dah jelas tentang ujian? Okey. Saya akan tunjukkan tuan-tuan tentang ujian tersebut. Okey. Kalau kita baca pada ayat tadi, kita jumpa 3 golongan. Nabi Adam, Bani Israel dan Nabi Ibrahim. Okey. Sebenarnya, kalau kita baca, ni saya tak tulis ayat. Tapi kalau kita tengok pada kisah yang Adam, Bani Israel dengan Nabi Ibrahim. Okey. Tiga kumpulan ni, 3 watak ni, sebenarnya dia ada kaitan dengan khalifah. Sebab apa? Sebab tujuan surah tadi pasal apa? Pasal khalifah. Bermakna 3-3 ni kaitan dengan khalifah. Okey, kenapa Allah jadikan Adam tu sebagai khalifah? Kita panggil hikmah dia apa? Untuk ujian kan? Ujian dari Allah. Okey, kita tengok. Nabi Adam, Allah pernah uji dia sebelum turun ke muka bumi adalah dengan sebatang pokok. Nanti saya akan sebutkan ayat dia kat juzuk 1 tu. Okey, Bani Israel, Allah uji dia dengan nikmat dan perintah. Banyak perintah. Sebab apa? Bani Israel kan ayat paling panjang kan dalam juzuk 1. Okey, lepas tu Allah uji Nabi Ibrahim dengan pelbagai ujian juga. Jadi kita tengok. Tiga kumpulan ni, 3 kumpulan manusia ni, tiga watak ni, kan mereka ada ujian. Jadi kalau ujian Adam, kita tahulah. Nabi Adam ujian apa? Yang pokok tu pada ayat nombor 35. Okey, Nabi Adam. Okey. Nabi Adam, Allah kata wala taqraba hadhihi syajarah. Okey, ujian. Okey, kemudian kita dapat tahu kan Nabi Adam akhirnya apa? Akhirnya dia turun ke muka bumi. Okey. Inilah sebenarnya jawapan kenapa Allah Ta'ala turunkan Adam ke muka bumi. Sebab ada orang dia kata, kenapalah Adam pergi dekat dengan pokok tu? Kalau dia tak dekat dengan pokok tu, tentu kita semua masuk syurga. Sebenarnya kita tersalah faham. Sebenarnya tujuan Allah ciptakan Adam tu sebenarnya adalah untuk memakmurkan bumi. Nak ngurus bumi ni sebenarnya. Sebab jadi khalifah. Maka Allah Ta'ala telah takdirkan Adam itu dia kena keluar daripada syurga. Itulah sebabnya, jawapannya. Sebab tempat Adam sebenarnya bukan duduk dalam syurga. Tempat Adam sebenarnya untuk menguruskan bumi. Jadi cara Allah Ta'ala turunkan Adam kepada bumi, Allah Ta'ala buat ujian kepada Adam ketika dalam syurga. Okay, tuan-tuan ingat maklumat ini. Kenapa Adam Allah Ta'ala uji dia dalam syurga? Sebenarnya Allah Ta'ala nak buat training dekat Adam. Allah training Adam. Sebelum Adam turun ke muka bumi, Adam dah belajar dah. Adam dah belajar, Adam dah telah ditrain oleh Allah di dalam syurga dengan perintah. Adam dapat perintah. Jangan, wala taqraba. Jangan. Jadi, sebelum Adam turun ke muka bumi untuk mengurus bumi ini, maka Allah Ta'ala telah training Adam tentang ada ujian yang Adam kena lalui. Tetapi Adam gagal dalam ujian ini. Gagal, dia ada perincian yang panjang lagi tuan-tuan ya. Jangan anggap gagal ni macam menjatuhkan martabat
seorang rasul. Bukan, tak. Tetapi yang kita dapat belajar apa? Adam itu bertaubat pada Allah Azza wa Jal. Adam bertaubat pada Allah. Kita boleh jumpa pada ayat nombor 37. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Innahu wattawwabur rahim. Jadi kita yang mengurus bumi ni, kalau kita tersalah langkah, betul tak? Kita jadi macam ayah kita. Tuhan kata, jangan. Kau tu khalifah. Kau kena dengar cakap orang yang melantik kau sebagai khalifah, iaitu Allah. Tapi kalau kita terjatuh, tersalah, kita cepat-cepat bangun. Ingat Allah, taubat macam bapa kita. Okey, kemudian kita tengok apa ujian khalifah yang Allah beri kepada Bani Israel. Okey, ini panjanglah. Okey, yang ni kita tak nak cerita dengan panjang lebar sebab ayat dia paling panjang. Cuma kita kena ingat. Saya sebut awal-awal tadi. Kenapa Allah Ta'ala lantik kita sebagai khalifah? Bermula daripada Adam adalah untuk ujian. Kalau kita baca dalam surah Baqarah, kita akan jumpa Allah sebut tentang perkataan ini. Ya Bani Israel, Ya Bani Israel, Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingat tak ayat dia banyak jumpa perkataan uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Bani Israel, ujian dia apa? Bani Israel, ujian dia adalah kenikmatan. Lepas tu kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah, juzuk 1 tu, kita akan jumpa kisah Musa, kisah Bani Israel. Kenapa Allah paparkan Bani Israel selepas cerita pasal Adam? Sebenarnya Allah Ta'ala nak suruh kita tengok. Allah nak kata, okey, kalau kau nak jadi khalifah, kau tengok kisah Adam. Okey, Adam, dia dapat ujian. Engkau pun, wahai manusia, akan diberikan ujian ketika engkau hidup di dunia ini. Begitu juga dengan Bani Israel. Tapi Bani Israel banyak ujian dia, dan akhirnya Bani Israel ini dia gagal. Lepas tu kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah, kita akan dapati cara Allah Ta'ala nak bagi ujian kepada Bani Israel. Allah Ta'ala beri banyak nikmat. Bani Israel ini adalah kumpulan manusia yang banyak nikmat dapat. Jadi nikmat yang mereka dapat itulah sebenarnya ujian yang Allah nak beri kepada mereka. Dan Allah perintahkan banyak perkara kepada mereka. Dan ujian yang paling besar, nikmat yang paling besar Bani Israel apa? Nikmat yang paling besar Bani Israel dapat, Allah cerita dalam Al-Baqarah, iaitu kisah ayat 49 hingga ayat nombor 50. Saya tak bacakan ayat ni tapi saya sebut isi penting dia. Allah Ta'ala telah mengingatkan mereka nikmat dapat lari keluar daripada ditindas oleh Firaun. Ni Firaun akan bunuh anak lelaki. Firaun akan azab mereka, sembelih anak lelaki. Firaun kisah. Jadi ini adalah satu peringatan kepada Bani Israel. Okey. Persoalannya adalah kalau yang tanya kan. Kenapa dalam Al-Baqarah waktu Nabi sampai kat Madinah, Allah Ta'ala cerita panjangnya ayat 40 sampai 123 pasal Bani Israel ni. Apa related dengan Nabi? Sebenarnya sangatlah related. Sebab apa? Sebab waktu dekat Madinah, Nabi berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Jadi macam mana nak handle orang Yahudi? Macam mana nak uruskan orang Yahudi? Macam mana Nabi nak mentadbir bumi Mekah? Ada orang munafiknya, ada orang kafirnya, ada orang Islam. Macam mana nak manage bumi Mekah itu? Itu yang turunnya Al-Baqarah. Jadi Al-Baqarah inilah yang Allah nak paparkan. Yang Allah bagi tahu, nak urus bumi Madinah. Kan? Sebab bumi Madinah ni merupakan bumi yang Nabi mentadbir dia. Sebab tu negara Islam yang pertama, yang di zaman Nabi bangunkan, Nabi organize dia menggunakan Al-Baqarah lah. Sebab Al-Baqarah tu surah yang mengajar tentang macam mana nak uruskan bumi. Jadi waktu Nabi duduk dekat Madinah, so Nabi menguruskan bumi Madinah, jawatan Nabi bukan sekadar seorang Rasul, tapi juga melambangkan tentang itulah ciri seorang khalifah. Jadi Allah ceritalah kisah Adam, lepas tu kisah Bani Israel, lepas tu dekat Bani Israel tuan-tuan nak tahu, ada satu nikmat lagi yang lain. Tuan-tuan baca nanti ayat 55 dan 56 yang mereka pernah mati disambar petir, lepas tu Allah hidupkan balik. Tuan-tuan baca ayat 55 dengan 56. Betul, mereka ni mati disambar petir, lepas tu Allah hidupkan balik supaya mereka bersyukur. Tapi tak ada juga Bani Israel ni keras kepala, kan, tak bersyukur-syukur pada Allah Azza wa Jalla. Jadi kenapa Allah paparkan kisah Bani Israel dalam Al-Baqarah?
Maka Nabi tahu, orang-orang Islam tahu dan kita tahu. Kenapa? Kenapa Allah nak paparkan Bani Israel? Okey, kerana kita sudah tahu. Maknanya Bani Israel adalah contoh manusia yang Allah Subhanahu wa taala yang satu khalifah yang tidak ikut tata cara, yang tak ikut SOP yang telah Allah tentukan. Okey, nanti kita akan sebut lagi pada sebab-sebab yang lain. Okey, kita tengok ujian Nabi Ibrahim lah. Okey, ujian Nabi Ibrahim kan, ujian Nabi Ibrahim ada. Tapi Nabi Ibrahim dia sukses. Dia berjaya. Sebab tu kalau kita baca ni ayat nombor berapa ni? Ayat dah hujung ni. Dasar Nabi Ibrahim ni Allah kata wa idzi batala Ibrahim rabbu bikalimatin fa'atammahun. Allah kata, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimah. Cuma beberapa kalimah, pentafsiran yang paling tepat sekali adalah kita jangan spesifikkan kalimah tu ujian apa. Semua bentuk ujian yang Allah beri kepada Ibrahim, Allah kata apa? Ibrahim buat apa? Fa'atammahunna, maka Ibrahim menyempurnakan segala ujian. Jadi, kalau kita nak ambil tentang maklumat kenapa Allah ciptakan bumi ni, manusia duduk di atas bumi ini, kerjanya sebagai khalifah, jawatan khalifah itu sendiri adalah ujian. Okey, kemudian kita sambung lagi tentang ciri sebagai khalifah. Okey. Dalam Al-Baqarah, kita dah tahu objektif kan? Kita dah tahu tadi objektif. Maka objektif besar dia khalifah, maka Allah Ta'ala menerangkan pula kepada macam mana engkau nak jadi khalifah yang sebenar. Khalifah yang sebenar, ciri dia macam kita sebagai khalifah, semua orang sebagai khalifah muka bumi ni, kan mentadbir bumi ni, ciri sebenar dia apa tau? Tunduk, patuh, segera menunaikan perintah Allah. Itu ciri dia. Kalau kita duduk kat muka bumi Allah Ta'ala ni, kan benda yang Allah suruh kita tak nak tunaikan, benda yang Allah larang kita buat juga ikut suka hati kita, ini kita telah gagal. Kita bukan khalifah yang Allah Ta'ala sukai. Jelas tak? Faham tak maksudnya? Macam kita jadi staff, kita staff dengan bos kita. Bos kita kata buat macam ni, buat A, kita pergi buat B. Bos kita kata kau buat B, kita pergi buat A. So macam mana dengan bos tu? Maka bos kita paling besar adalah Allah lah. Allah bagi kita duduk muka bumi ni. Okey. Ciri utama khalifah adalah tunduk, patuh, bersegera menunaikan perintah Allah. Okey, ciri dia. Okey. Untuk kuatkan maklumat ini, kita gunakan kisah Bani Israel yang dia kena menyembelih lembu betina. Inilah yang jadi nama surah. Kan surah tu apa? Al-Baqarah. Kenapa dengan Baqarah tu? Kenapa tak surah tu nama surah Adam ke? Sebab surah Baqarah ni kan surah yang menceritakan satu-satunya penciptaan Adam mula-mula. Hidupnya manusia dengan adanya Adam. Tapi kenapa tak nama surah Adam? Tapi kenapa surah Baqarah? Kerana ada sebab. Okay, jadi kalau kita tengok ayat 67 sampai 73, tuan-tuan kena baca ayat ni, baca satu-satu cerita dia. Kita akan jumpa kisah Bani Israel yang tidak menunjukkan ciri sebagai seorang khalifah di muka bumi Allah Ta'ala dari sudut apa? Dari sudut tidak tunduk, tidak patuh kepada perintah Allah. Sedangkan ciri yang kita nak apa? Tunduk, patuh, bersegera menunaikan perintah Allah. Itu ciri khalifah yang terbaik. Tapi Allah tunjukkan kita contoh Bani Israel. Jadi kena bacalah ayat 67 sampai 73. Jadi kalau waktu kita baca ayat 67 sampai 73 tu, kita akan jumpa kisah ni lah. Saya tunjukkan contoh ayat 67 tu. Ini kisah Musa. Dia sampaikan pesanan dari Allah kepada Bani Israel supaya cari seekor lembu betina Baqarah, kemudian sembelih lembu tu, dan lembu tu nanti nak digunakan untuk mencari jawapan, untuk menyelesaikan satu kes jenayah perbunuhan. Tetapi kita baca ayat nombor 67 sampailah ayat nombor berapa tadi kita sebut? Sampai ayat nombor 73, kita akan jumpa watak seorang khalifah, watak khalifah yang malas, yang banyak songeh,
yang tak nak tunduk kepada apa yang Allah perintahkan. Sebab tu Nabi Musa cakap apa? Wa idh qala Musa liqaumi innallaha ya'murukum. Musa kata, kalau kita baca ayat tu kan, Musa kata apa? Musa cakap dekat kaum di Bani Israel, sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu sembelih seekor lembu. Bukan dari Musa, tapi dari Allah. Nabi Musa hanya menyampaikan saja. Tapi apa yang mereka buat? Mula-mula bercakap apa? Kau ni Musa, main-main kan? Kau nak mainkan kami ke? Tengok. Dia boleh cakap Allah Ta'ala yang suruh tadi. Musa kata Allah Ta'ala suruh. Dia boleh cakap Allah tu nak main-mainkan dia. Ialah nak menyelesaikan kes pembunuhan. Tapi nak kena sembelih lembu. Apa related kes pembunuhan dengan seekor lembu betina? Tetapi kita kan belajar, ingat tak kita belajar ciri khalifah yang duduk kat muka bumi Allah Ta'ala ni, benda yang tak masuk akal, benda yang tak kena, tapi kalau Allah perintah, jangan cakap banyak. Walaupun kita rasa tak sesuai dengan zaman ni, kan. No, ia adalah perintah dari Allah. Maka kena buat apa? Tunduk, patuh. Tapi Bani Israel ni Allah paparkan kepada kita, dia boleh cakap, atattakhiduna khudwa. Kau Musa, kau nak main-mainkan kami ke? Musa pun dia mengucapkan isti'adzah kerana tindakan kaum Bani Israel. Lepas tu panjanglah cerita dia. Inilah contoh cerita dia. Ini dalam ayat tadi tu lah. Bani Israel mula-mula dia tak nak terima. Lepas tu dia tanya 3 soalan. Soalan pertama dia tanya tentang umur lembu. Soalan kedua tanya tentang warna lembu. Kenapa dia banyak soal? Sebenarnya dia tak nak buat. Sebenarnya mereka ni tak nak buat perintah Tuhan tu. Boleh cakap pula perintah tu macam main-main. Sedangkan dari Allah. Sebab tu kita kena ambil maklumat ni. Okey, kena ambil maklumatnya. Jadi kalau orang baca juzuk 1, dia kena tahu tentang tunduk dan patuh pada perintah Allah. Okey, jangan jadi macam Bani Israel. Lepas tu tanya pasal warna. Lepas tu tanya pasal tugas lembu tu pula. Dan akhirnya jumpa juga lembu yang dicari tadi, yang mula-mula Allah perintahkan. Hampir kata Allah, mereka tak dapat nak buat perintah tersebut. Jadi daripada kisah ni, jadilah nama surah. Kenapa Allah tunjukkan nama surah Al-Baqarah tu? Kenapa? Sebenarnya kenapa Allah tak tunjukkan Baqarah tu? Maknanya Allah nak bagi tahu pada kita sebenarnya. Sebab waktu kita baca Fatihah, kita tak nak kita jadi orang yang Allah murkai al-maghdub. Dalam Al-Baqarah Allah bagi tahu, engkau nak tahu tak al-maghdub yang kau doa sangat dalam Fatihah tu, nak tahu tak perangai dia apa? Apa dia dah buat kepada Allah? Nama surah Baqarah tu lah. Jadi kisah yang nama Baqarah nak kesembelih ni, Allah Ta'ala bagi tahu pada kita supaya apa? Daripada objektif surah tadi, maka daripada kisah Baqarah tadi, kisah Bani Israel tadi, itu yang keluar maklumat. Jangan ikut perangai macam kumpulan manusia yang Allah murkai dalam surah Al-Fatihah. Kenapa? Kerana mereka ini tidak patuh, tidak mahu tunduk, tidak mahu pasrah kepada perintah Allah. Jadi kalau ada siapa-siapa yang dia rasa rimaslah dengan Islam ni, rimas aku dengan surah Tuhan ni, kalau dia rasa alamak kena puasa pula, 8 jam ni tak makan tak minum ni, lepas tu kan kena solat pula. Kalau kita jenis banyak macam tu sebenarnya kan, kita mempunyai perangai seperti Bani Israel. Okey, kita lanjutkan lagi. Okey, dalam surah Al-Baqarah ada beberapa contoh lain yang Allah Ta'ala sebut tentang Bani Israel tu. Sebab kan ayat dia paling panjang. Ayat dia paling panjang tadi kan, panjang ayat dalam juzuk 1 ni, tetap bacalah dalam Quran tu. Saya sebut contoh saja. Mereka pernah menyembah patung anak lembu, ayat 51. Mereka pernah menangkap ikan hari Sabtu, ayat 65. Mereka paling berat apa? Mereka juga mengubah kitab Taurat, ayat nombor 79. Dan mereka membunuh sesama mereka sesuka hati, ayat nombor 85. Dan mereka juga sebenarnya ada mengamalkan ilmu sihir. Ini kisah Harut Marut. Siapa baca kisah Harut Marut ayat nombor 102 tu. Ilmu sihir ni kalau amal jatuh kufur. Jadi kalau tuan baca ayat dalam juzuk 1 ni kan, kita dapat jawapan. Bani Israel ini patutlah mereka layak mendapat gelaran Al-Maghdubi alaihim dalam Fatihah. Sebab tu siapa baca surah Al-Fatihah ayat 7, orang yang Allah murkai pada ayat 7 Al-Fatihah, mereka ni lah Bani Israel ni lah pada suratul Al-Baqarah. Okey, selesai tentang Bani Israel. Okey, kemudian kita tengok
kita tengok ciri. Tadi kita pergi kepada perkara kedua kan? Apa tadi kita pergi kepada perkara kedua tadi? Masya Allah, panjang lagi ni waktu ni. Kau dah ni jam. Okey, ada sikit lagi waktu ya. Boleh sikit lagi kan? Okey, kita tengok. Okey, tadi kan kita belajar dalam kita nak pergi kepada ni. Sekarang kita pergi dekat contoh-contoh khalifah. Contoh-contoh khalifah. Okey, contoh-contoh khalifah yang kita kena ikut, idol kita, idola kita, ikon kita. Kenapa Allah cerita pasal Ibrahim? Tadi kita dah sebutkan penutup dia. Sebenarnya Allah paparkan kisah Bani Israel. Sebenarnya Allah kata jangan ikut. Jangan jadikan mereka ni model dalam kehidupan kamu. Mereka ini telah gagal melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai seorang khalifah ke muka bumi Allah. Mereka tak layak, mereka tak patut dijadikan ikon, idola. Tapi siapa kita nak ikut? Maka Allah cerita pasal Nabi Ibrahim. Jawapan dia ada. Tentang baca ayat 1, 2, 4 tu, memang Allah sebut terang-terang siapa yang kita nak ikut. Jadi Allah kata, qala inni ja'iluka lin-nasi imama, qala wa min dhurriyyati, qala la yanalu ahdiz zalimin. Tengok Allah kata tentang Ibrahim. Allah berfirman, Ibrahim, sesungguhnya aku melantik engkau menjadi imam, menjadi leader, menjadi pemimpin bagi umat manusia. Jumpa tak? Jadi kan kalau kita baca kisah Ibrahim ni, tuan-tuan nampak tak tentang sesuai tak kisah Ibrahim? Maknanya kena tak kisah Bani Israel dengan Ibrahim duduk pada objektifnya pasal khalifah? Kalau kita baca ayat Ibrahim ni terang-terang kita jumpa. Ya Allah kata Ibrahim, aku nak lantik engkau menjadi idol. Engkau akan menjadi idola, engkau akan menjadi role model untuk manusia. Dalam bab apa? Khususnya dalam bab menjadi seorang yang berjaya menguruskan diri, menguruskan umat, mentadbir bumi di zaman dia. Pasal Ibrahim. Tapi Ibrahim tahu, dia minta apa dekat Allah? Dia minta apa pada Allah? Dia kata, qala wa min dhurriyyati. Dia kata, ya Allah, jadikanlah juga zuriat-zuriat keturunanku layak menjadi khalifah, layak menjadi pemimpin. Allah mustajab tak doa dia? Allah mustajab. Allah kata qala la yanalu ahdiz zalimin. Allah berfirman ni maknanya Allah kabulkan doa dia. Sebab itu lepas daripada zaman Ibrahim kan sampailah zaman Nabi Muhammad, sampailah kepada kita ni, kita ini juga layak Allah jadikan sebagai role model kepada bangsa-bangsa, kepada umat-umat sebelum umat Nabi SAW pun aja jadi seorang pemimpin. Sebab tu hujungnya sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad daripada keturunan Ibrahim. Lepas tu Allah kata aku akan tunaikan permintaan engkau, tapi kata Allah dia terkecuali bagi orang yang zalim. Maknanya Allah kata boleh Ibrahim, umat-umat zuriat engkau mereka layak menjadi seperti engkau, memimpin bumi dengan baik, menjadi pemimpin yang dicontohi. Tetapi dalam ramai-ramai mereka ni, kalau mereka zalim, mereka tak layak untuk menjadi sebagai apa? Menjadi sebagai khalifah. Okey, selesai. Lepas tu kita buktikan lagi, tengok ayat ni, ayat nak habislah juz 1 ni, nak habislah juz 1. Kemudian Allah Ta'ala paparkan kepada kita tentang Ibrahim. Tengok ya, ciri maksudnya ciri apa? Ciri tentang khalifah yang terbaik. Kalau Allah suruh, Allah perintah dia buat apa? Allah kata pasal Ibrahim, idh qala lahu rabbu aslim. Allah kata, Ibrahim, berserah dirilah engkau kepada aku. Ibrahim kata apa? Qala aslamtu lirabbil alamin. Dia kata, ya Allah, aku surrender. Aku menyerahkan kepada engkau. Maknanya Ibrahim kata, Allah kata, ya Ibrahim, engkau tunduklah, engkau patuhlah. Dia kata, ya, aku akan patuh ya Allah, aku akan serah diri kepada engkau ya Allah. Jadi kita ni sebenarnya apabila baca juz 1, kita nak contoh Ibrahim lah. Tak nak contoh macam Bani Israel. Tapi kalau kita terjatuh, terlanggar perintah Tuhan, kan, maka kita bangkit semula macam Nabi Adam tadi, taubat pada Allah Azza wa Jalla. Okey, selesai tentang maklumat contoh-contoh khalifah. Kita pergi kepada maklumat dalam kita mentadbir bumi. Allah ajar pada kita, kan, maksud dia apa? Kita ni nak ikut cara Allah.
nak ikut bimbingan wahyu dari Allah, tetapi kita ada musuh kita. Kalau kita baca dekat Al-Baqarah, Allah sebut tentang musuh kita. Siapa tahu? Ada 3. Pertama, iblis, musuh tradisi. Ini kisah dengan Adam. Lepas tu, orang kafir, iaitu musuh daripada pihak luar, dan orang munafik, musuh daripada pihak dalam. Kenapa kita baca tadi kan? Mula-mula kan jumpa orang kafir 6 hingga 7, munafik 8 hingga 20. Sebenarnya mereka ini, Allah Ta'ala nak letakkan ada kaitan dengan mereka ini menjadi penghalang untuk kita menjadi khalifah yang Allah redha. Dan penghalang kita yang paling besar adalah musuh tradisi tok nenek kita, iaitu Adam. Kita jumpa pada ayat 36. Jadi kenapa ada kisah iblis? Kan? Kita baca ayat 36, memang Allah declare dalam juzuk 1, dalam Al-Baqarah, Allah cerita tentang Adam nak turun kat bumi, dia akan menghadapi apa? Itu yang Allah kata, فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. Tengok Allah kata. Kita ambil terus pada hujung. Allah kata, turunlah kamu. Siapa dia? Adam, iblis. Allah kata, sebahagian daripada kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Lepas tu Allah kata, engkau Adam, ada tempat tinggal kau kat muka bumi. Begitu juga dengan iblisnya. Jadi dekat sini kita bacakan ayat nombor 36 ni, pasal iblis. Apa related iblis dengan objektif surah? Sebab tu kita letakkan dia di bawah tajuk apa? Musuh bagi khalifah yang Allah redha. Kita ni nak buat apa yang Islam suruh. Kita nak buat apa yang Allah suruh. Tapi kita akan ada halangan. Maka halangan yang halang kita yang kuat, yang menjadi daripada dulu lagi musuh tradisi kita adalah iblis. Okey, itu kita letakkan patut orang kafir dan orang munafik. Baik, tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati sekalian, kita pergi kepada ini slide last sekali. Nak habis dah juzuk 1. Cepat kan belajar kan? Senang je belajar. Nah, juzuk 1. Last sekali kita masuk kepada tajuk tugas-tugas khalifah. Tugas khalifah dalam juzuk 1 ada Allah bagi tahu. Nak tahu juzuk 1 tugas khalifah kena buat apa? Tadi kita belajar tentang hikmah kenapa jadi khalifah, dapat jawatan khalifah, apa ciri-ciri khalifah, kena tunduk dan patuh pada Allah, siapa model ikon yang kita nak kena ikut, contoh, lepas tu Allah bagi tahu tentang musuh-musuh kita, lepas tu Allah bagi tahu sebenarnya apa tugas yang kamu kena buat masa kamu hidup dekat muka bumi ni. Yang pertama, kita tahu Allah cerita tentang bertakwa. Bertakwa ni ayat 3 dan 4. Tadi Ustaz cakap dah habis dah juzuk 1. Kenapa patah balik ayat 3 hingga 4? Ayat mula-mula. Sebab tu saya katakan, sebenarnya nak faham satu surah, kadang-kadang Allah dah sebut kesimpulan dia pada pembukaan. Sebenarnya pada pembukaan, Allah dah bagi tahu dah sebenarnya surah ni nak cerita pasal apa. Pada pembukaan. Lepas tu saya kata tadi tu kan, kaedah-kaedah nak faham Al-Quran, nak faham, nak macam mana nak dapat objektif surah, kadang-kadang kita tengok pada pembukaan. Jadi, tugas khalifah adalah jadi orang bertakwa. Orang bertakwa tu apa? Kena tengoklah ayat 3 hingga 4. Yang allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Tu sampailah habis. Lepas tu beriman kepada kitab-kitab Quran, beriman kepada kitab-kitab yang dulu dan beriman kepada hari akhirat. Daripada ayat hingga 3 4. Jadi kalau baca ayat 3 hingga 4, sebenarnya Allah beritahu itulah ciri-ciri khalifah yang sebenar-benarnya yang Allah Ta'ala kendaki. Sebab pembukaan dia. Dan ada satu lagi tau. Satu lagi perintah-perintah. Tapi perintah-perintah ni tak ada dekat juzuk 1. Perintah-perintah yang lain nak tahu apa hukum hakam lain kena buat, nak tahu skop lain, nak tahu bidang tugas kita kena buat apa lagi yang lain. Besok malam kita pergi juzuk 2, kita akan sambung cerita tentang apakah tugasan yang kita kena buat hidup kat muka bumi Allah Ta'ala ni. Nak tahu tugasan dia apa? Tugasan yang paling awal sekali, make sure kita tunaikan ayat 3 hingga ayat 4. Kat situ dulu.
Lepas tu apa tugasan lain? Tugasan lain yang kita kena buat, juzuk 2 kata apa? Nanti aku terangkan, besok aku terangkan pada juzuk 2. Tuan jelas? Tuan dapat faham? Nampak tak dia punya sambungan juzuk 2 dengan juzuk 1? Juzuk 2 dia masih lagi bawah surah Baqarah. Tadi kita dah sebut, ingat ya, juzuk 2 masih mengguna pakai objektif surah yang sama yang kita sebut tadi mula-mula. Juzuk 2 dia menyambung lagi tentang tajuk, tentang yang objektif surah yang mula-mula tadi. Maka buat apa? Habislah tajuk dia. Faham tak juzuk 1? Ke tak faham? Jelas tak juzuk 1? Jadi kita pergi kepada patah balik kepada objektif tadi. Tengok objektif tadi. Kalau tuan-tuan baca ayat-ayat tadi kan, tuan-tuan dapati kena tak ataupun ada kaitan tak dengan dia punya fungsi surah. Tengok apa dia punya tugas surah tadi. Mana pula tugas surah tadi? Tengok Jadi tengok tujuan surah juzuk 1 apa? Ini tujuan surah ni maknanya Al-Baqarah tau. 3 juzuk lah. Sebab kita cerita tentang surah Al-Baqarah. Tapi dia cover 3 juzuk. Tapi 3 juzuk tu sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk Allah Ta'ala bimbing kita. Sebab Quran ni turun sebagai huda, sebagai petunjuk, sebagai guideline, sebagai SOP untuk kita macam mana kita nak hidup kat muka bumi Allah Ta'ala ni. Kita hidup kat muka bumi Allah Ta'ala ni, pangkat kita adalah khalifah. Sebab itu kita kena selalu canang-canangkan istilah khalifah dekat anak-anak kita, dekat kawan-kawan kita. Engkau tu khalifah. Aku ni khalifah, bos khalifah, semua khalifah. Jelas kat situ. Jadi surah Al-Baqarah itulah fungsi dia. Sebab apa? Benda besar Allah ciptakan alam ni adalah untuk manusia. Jadi benda yang paling utama untuk manusia duduk kat alam ni, maka perkara yang perlu Allah bagi tahu kita dalam awal-awal surah dalam Quran, Allah bagi tahu kita tentang khalifah itu. Okay, itu pada juzuk yang pertama. Faham jadi juzuk kedua nanti dia akan perincikan lagi tentang tujuan surah ini. Masuk juzuk 3 pun sama juga memperincikan tentang tujuan surah ini. Kalau tuan-tuan faham tujuan, tuan-tuan faham tak? Apabila tahu tujuan surah, maqasid surah, nanti kita akan baca ayat, dia akan pergi kepada tujuan. Dia takkan lagi pada objektif tu. Pusinglah ayat macam mana sekalipun, dia akan memenuhi kepada tujuan surah. InsyaAllah besok kita sambung juzuk 2. Saya buka soalan kalau ada soalan. Ada soalan tak? Ada pertanyaan? Ada soalan di chat. Ada soalan dekat chat. Okey, juzuk 1 Jelas moga-moga di kelas pertama, besok kita sambung juzuk 2. Saya akan bagi nota setiap juzuk. Nanti kumpulkan nota tu. Okey, kejap saya jawab kat soalan dekat chat tu. Bismillah. Okey, sekejap. Mana soalannya? Okey. Salam Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Bani Israel adalah kaum yang masih dikekalkan sehingga kini, sedangkan mereka kaum yang paling banyak berbuat kerosakan di bumi sejak dahulu? Sedangkan kaum-kaum terdahulu yang melanggar perintah Allah diazab dan dihancurkan. Kenapakah Bani Israel adalah kaum yang masih dikekalkan sehingga kini, sehingga mereka kaum paling banyak buat kerosakan di muka sejak dari kaum terdahulu yang melanggar perintah Allah? Itu maksudnya ujianlah kepada Bani Israel. Sebab apa? Ujian untuk mereka beriman kepada Rasul akhir zaman. Itu ujian untuk kepada mereka. Tapi secara tak langsung juga Allah Ta'ala nak ingatkan kita tentang bahayanya mereka ni. Jahatnya mereka ini daripada Al-Baqarah tadilah yang kita dapat tadi. Tapi sejauh mana kita semua mengambil Al-Baqarah ini menjadi sebagai satu titik tolak untuk berhati-hati dengan orang-orang Yahudi. Quran lah sebenarnya menjadi panduan untuk kita belajar kisah tentang orang Yahudi. Tapi memang hikmah dia Allah Ta'ala kekalkanlah. Sebab orang Yahudi yang masuk zaman umat Nabi Muhammad, dia jadi umat Nabi Muhammad. Dia bukan lagi menjadi umat-umat yang Nabi-Nabi dulu. Sebab cuma susur galur darah dia memanglah daripada Nabi Yaqub sampailah ke bawah. Tapi mereka patut mengikut Nabi Muhammad SAW. Sebab itu kalau baca Baqarah tadi,
kalau kita baca Baqarah juzuk 1 tadi ya, Bani Israel tu bukan sekadar Allah paparkan Bani Israel yang dulu-dulu, tapi juga pada Bani Israel orang Yahudi ada pada zaman Nabi. Sebab zaman Nabi kan ada orang Yahudi. Jadi turunnya surah Baqarah tadi untuk ingatkan Nabi yang mentadbir bumi Madinah, mengingatkan orang Islam tentang bahayanya orang Yahudi ni. Tengok perangai mereka. Jadi benchmarknya, case study-nya adalah pada kisah Musa tadi tu. Jadi orang Yahudi yang hidup di bumi Madinah pada ketika surah diturunkan, mereka akan jadi malu Allah lah. Maknanya Nabi tahu tentang darah daging mereka, mereka punya DNA mereka ni macam mana perangai dia. Wallahu ta'ala alam. Itu di antara maklumat yang boleh saya jawab lah. Okey, kita pergi kepada yang berikutnya. Okey, tak ada lah. Ada soalan lain? Verbal. Ada. Secara verbal. Ada soalan boleh tanya, tak apa. Kita hidupkan qiyamul Ramadan dengan kita fokus kepada Al-Quran. Dapat tujuan surah? Dapat kaedah-kaedah macam mana nak mengkaitkan ayat? Besok baca ataupun mungkin ada dah yang dah mula baca. Nanti kalau nak lebih penghayatan, nak tengok objektif surah ni dengan lebih dekat, maka kena bacalah daripada ayat per ayat. Kalau cara saya buat nota, saya ambil kertas besar, saya gabungkan, lepas tu saya tulis satu, kita adunkan dia, pergi kepada tujuan surah. Sebenarnya para ulama dah buat dah pada kita. Apa yang saya sampaikan ni pun sebenarnya diambil daripada apa yang telah dibuat kajian oleh para ulama. Jadi cukuplah untuk pengisian pada malam ni. Mohon maaf ya kalau ada banyak kekurangan, kelemahan. Ini adalah kelas yang pertama, jadi baru nak mencari rentaknya, baru kita nak baru nak berkenal-kenalan secara tak langsung walaupun saya seorang saja bercakap ya. Moga-moga Allah memberikan kelebihan kepada kita. Jadi untuk faham lagi surah, saya jemput tuan-tuan dan puan ya, pada setiap hari Sabtu jam 3 petang, bermula Sabtu minggu ini, kita dah mula dah sebelum ni, tapi untuk bulan Ramadan saya jemput tuan-tuan belajar kenal nama-nama surah. Hari Sabtu 3 petang kita ada kelas belajar nama-nama surah. Siapa yang belajar nama-nama surah, dia akan dapatlah kepada tujuan surah. Yang kita belajar sinopsis ni, kita dah ambil tujuan surah dah. Cuma kita kupas ayat nak dapatkan tentang tujuan surah. Tapi kalau waktu belajar nama surah, kita akan dapat ketahui tentang tujuan surah juga sebenarnya. Jadi, tuan-tuan, saya jemput pada hari Sabtu 3 petang. Anjuran Nia Academy, kita akan memperincikan tentang nama surah Al-Isra'. So hari Sabtu kita akan belajar. Kita dah sampai surah Al-Isra' dah. Kita dah sampai kepada surah Isra', dah masuk juzuk 15 dah pun. Nak masuk juzuk 15 surah Al-Isra' ya. Nak masuk juzuk 15 dah Al-Isra'. Nanti kita belajar. Kenapa tak nama surah Mi'raj? Kenapa nama surah Al-Isra'? Jadi surah Isra' ni cerita pasal apa? Maka jemputlah datang bersama-sama dengan kami pada hari Sabtu 3 petang. Kalau sebelum ni kita buat Rabu malam, tapi dah bulan Ramadan, kita buat siang hari Sabtu ya. Percuma kepada tetamu puan, belajarlah untuk faham Al-Quranul Karim. Moga-moga kita dapat menghidupkan Ramadan pada tahun ini dengan kelainan. Bukan sekadar kita baca, tapi usaha untuk kita faham. Istiqamah, ikut setiap malam. InsyaAllah. Kalau kita tak dapat banyak pun, kita dapatlah sedikit tentang memahami kandungan surah. Wallahu ta'ala. Tak ada soalan kan? Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Kita jumpa besok insya-Allah pada jam yang sama. Setiap kelas saya akan beri nota, nanti kumpullah nota-nota tersebut. Dan saya jemput kalau tuan-tuan kalau ada apa-apa pertanyaan boleh masuk kepada Telegram yang dinyatakan oleh admin di bahagian chat di Zoom ni. InsyaAllah. Mohon maaf banyak-banyak. Selamat meneruskan ibadat Ramadan. Buatlah Ramadan yang terbaik. Anggap inilah Ramadan kita yang terakhir. Kita tak tahu lagi kita boleh sampai tak kepada Lailatul Qadar. Kita tak tahu lagi kita berjumpa Ramadan bila. Maka kita anggaplah Ramadan ini adalah Ramadan yang kali terakhir. Kita ada peluang kali terakhir ni Allah bagi tahu tahun ini seolah-olahnya kau lepas ni kau tak boleh lagi nak belajar Quran dah. Jadi kita manfaatkan cukup
waktu yang Allah beri kepada kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ustaz. Terima Terima kasih. kasih Ustaz. Sama-sama. Jumpa semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semua. Ustaz.